والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا ويسر لي ربي زدنا علما. اللهم نور كما نورت الأرض. وصلى الله على سيدنا kata muallif, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Apa maksudnya? Jadi maksud daripada perkataan Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala dalam hikam dia ni, dia kata tiada sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid. Itu perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah ta'ala. Maksudnya amalan ibadat yang diamalkan oleh orang yang bersifat dengan zuhud, orang yang hatinya zuhud, maka ada orang yang zuhud, maka balasan pahalaan. Jadi berganda-gandanya pahala ialah dengan sebab hati yang molek. Hati yang molek dengan Tuhan, ingat benar-benar kepada Allah, dan zahid hatinya daripada kasih kepada dunia.
arti tak kasih kepada dunia, itu orang zahid. Orang yang zahid, orang tu sendiri yang bersifat dengan zahid. Adapun zuhud itu sifat perangai yang ada kepada orang yang zahid, maka disebut zuhud. Zuhdun, zuhud ni orang yang zahid. Maksud orang yang zahid, orang yang hatinya tidak begitu condong sangat kepada dunia, tidak kosak dengan berusaha mencari rezeki untuk sifat biar jadi banyak. Tidak kerana nak banyak, bukan kerana nak jadi teripung banyak. Bahkan rezeki yang didapati itu adalah dipakai untuk menolong akan agama Allah. Itu orang yang zuhud. Orang zuhud ni tidak menafikan harta. Bukan orang zuhud ni orang miskin. Tidak, orang zuhud ni orang yang tidak punya pendapatan. Orang zuhud ni orang yang pakai miskin. Itu bukan zuhud. Pakai miskin ni kita panggil orang pakai, orang miskin. Adapun zuhud, orang yang zuhud, orang yang ada berpunya, ada pendapatan, ada rezeki, banyak pendapatan, dia kaya, tetapi perangai hati tidak tomo, tidak lobo, tidak kasih sangat kepada dunianya. Bahkan mereka menghimpun, mencari rezeki itu untuk membantu dan menolong akan agama Allah. Itulah orang zahid. Macam sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada pekerjaan, ada setengah daripadanya ahli perniagaan yang berjaya, yang kaya raya, seumpama Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kaya, banyak harta. Tetapi walaupun harta mereka memiliki banyak, tapi hati mereka zuhud. Mereka tidak nak menghimpunkan harta biar jadi banyak, bukan mau kepada kekayaan dunia, tetapi bahkan mereka mencari akan harta dunia tidak kerana lain, kerana menolong akan agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah agama Allah, membantu orang yang susah, membantu orang yang miskin, menolong, menyediakan persediaan perbelanjaan untuk jihad pada jalan Allah Ta'ala. Itu orang yang zuhud. Zuhud ni orang yang tidak ada harta. Orang miskin, kalau miskin kita panggil miskin. Orang zuhud ni dia ada pendapatan, ada usaha, ada pekerjaan yang boleh memasuki rezekinya. Kemudian hati, masalahnya hati, perangai hati tidak kasih
tidak tamak loba kepada dunia. Bahkan mereka jadikan akan anugerah Allah, rezeki Allah, pemberian Allah adalah kerana menolong agama, untuk menolong agama Allah dan untuk mendapati pahala, untuk mendapati kebajikan. Ini orang zuhud, hati dia tak ingat, tidak tamak dan tidak kasih kepada dunia. Itulah orang zuhud. Maka ibadat orang zuhud hak kita mengaji hari ini, kata Ibnu Athaillah, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Tidak sedikit amal yang terbit ataupun yang zahir daripada orang yang hatinya zahid. Orang yang zahid, orang hati yang zahid, amalan dia tidak dikirakan sedikit, walaupun sedikit bilangan, tetapi banyak hasilnya, banyak hasilan yang didapati. Sebab kerana apa yang didapati daripada pahala berdasarkan kepada keyakinan dan beriman kepada Allah dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tidak berdasar kepada banyak buat amal. Kalau hati tidak kerana tak suci, tidak betul-betul kerana Allah dan kerana harta, kerana ke dunia, fikir tamak loba kepada dunia, mencari dunia untuk kemewahan dunia, walau buat amal banyak pun tak boleh jadi banyak. Jadi sikit juga yang dapati pahalanya. Maka surah amalun baraza min qalbin raghibin. Tidak banyak amalan yang zahir yang terbit daripada hati orang yang gemar kepada dunia. Itulah jadi sifat-sifat perangai orang tasawuf, perangai ahli sufiyah, perangai orang tasawuf. Itulah dia perangainya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, sebagaimana mengikut contoh yang telah ditunjukkan pengajaran oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga setengah daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelarkan dengan ashabul muraqqa'at, ashabul muraqqa'ati. Apa maknanya? Mereka digelarkan dengan orang-orang yang memakai baju bertapung. Puak-puak pakai baju bertapung. Puak-puak sahabat Nabi suka memakai baju yang bertapung-tapung. Tak suka baju hak comel-comel, molek-molek. Sebab kerana mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai bajunya dengan bertapung-tapung. Baju Nabi pakai bertapung-tapung. Zuhudnya Nabi kita, duduk dengan amat-amat tawadhu', pakai baju tapung, pakai
baju tapung, kasut cari jahit sendiri. Perah susu kambing untuk diminum, memerah sendiri. Tidak suruh orang, tidak perintah pada sahabat supaya melakukan untuk dia dah. Bahkan apa pun yang dia boleh buat sendiri, dia buat sendiri. Itulah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pakai baju bertapung, para sahabat pun suka juga pakai baju bertapung, sehingga digelarkan para sahabat yang memakai baju yang bertapung-tapung tu ashabul muraqqa'at. Ashabul muraqqa'at, baju yang bertapung. Kita baju tak ada sikit abuk tapung, comel. Kalau baju kuning pun baju comel juga. Tak ada carik. Kalau beli baju hak bandar tu pun cikgu tu gamuk lagi pakai baju hak bandar tu. Comel. Payahnya orang dulu pakaian kena tapung. Zaman kita budak-budak dulu pun, zaman sekolah rendah, pakai baju kadang-kadang kacing pun tak cukup. Kasut selagi tak bersoyak, selagi tak jadi berdene, taknya dia beli oleh orang tua. Susahnya dulu. Ngaji sekolah 10 sen, jamak bui 10 sen. Sama gitu. Nasi 5 sen, air batu 5 sen. Kini dah. Lah ni budak ngaji kena 3 riyal, 4 riyal sungguh kerana keadaan. Itulah bendanya. Ini zuhud para sahabat pakai baju tapung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertapung baju. Kan dalam berzanji kita duduk baca ketika Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syadidal haya'i wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Yarqa'u thawbahu yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu sya'tahu. Itu dia. Wakana dan adalah, wakana sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, bersifat sangat-sangat malu. Nabi kita ni sangat-sangat haya, syadidal haya, sangat-sangat malu kepada Allah Ta'ala, pandai hebat kepada Allah, pandai besar kepada Allah, menghinakan diri, berasa malu nak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syadidal haya, sangat-sangat malu. Dengan perangai tawadhu, zuhud sungguh. Tak nak ke harta. Nabi tak si ke harta. Kalaulah Nabi nak ke harta, bukit yang di Mekah tu bertawar diri, mahu jadikan emas, nak jadikan emas dan menghadiahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa bukit tu gaya Nabi, daya Nabi, nak suruh Nabi sanggup dia nak jadikan emas untuk dihadiahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sik, Nabi tak nak,
Kalaulah Nabi nak, bukit akan jadi mah. Jibril pernah mari menawarkan kepada Nabi. Allah Ta'ala mengirim salam pada Tuan. Kalau Tuan mau jadi Rasul beserta menjadi raja, jadi raja serta menjadi Rasul sebagaimana Nabi Allah Sulaiman, Allah Ta'ala akan anugerah. Kalau Rasulullah, kalau Tuan mau pilih jadi Rasul serta dengan jadi hamba pun, Allah Ta'ala membenarkan. Pilihlah antara kedua tu. Nak jadi Rasul dengan serta jadi raja, ataupun jadi Rasul jadi orang, jadi hamba Allah, abdi diri dengan miskin. Nabi pilihnya dengan nak jadi Rasul, jadi abdi, jadi abdi. Itulah Nabi ajar kelakuan zuhud tu nak menjadi contoh kepada kita, nak jadi contoh tauladan pada umat-umatnya. Kalau Nabi ini memilih sebelah balik nak kaya, barangkali tak ada sahabatnya yang beriman, tak ada manusia yang benar-benar beriman pada Rasulullah. Pakat nak ke harta belaka. Dalam keadaan Nabi kita pilih jadi miskin, harta wadak pun banyak nak kepada harta, nak pada harta, lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, asyik hiburkan harta, lalai dan lupa, tak ada ingat pada hari satu hari akan kembali kepada alam kubur. Tak ada ingat satu hari akan kita duduk di dalam tanah. Tak mari puasa itu. Itu dia. Jadi kita kena ingat satu hari nanti duduk seorang diri dalam tanah. Dalam tanah orang yang menemani, malaikat amal kita yang soleh. Itu dia. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syadidal haya'i wat tawadhu, sangat malu pada Allah dan sifat perangai sangat tawadhu, merendah diri. Nabi merendah diri pada orang fakir miskin. Nabi kita tidak menghinakan kepada orang susah apa-apa kedana. Nabi tak pandai rendah. Wala yahqiru faqiran adqa'ahu al-faqru wa aswa. Nabi tak pandai rina pada orang yang tak ada piti. Nabi tak pandai rendah pada orang miskin. Nabi tak pandai pakir dan papa. Lagu mana sifat Nabi ni tawadhu'? Yakhsifu na'lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lah, dia menjahit akan kasutnya sendiri. Kasut dia yang cari, dia jahit diri. Dia pula buat sendiri kasut dia tu. Dia ambil kulit-kulit belulah-belulah, binatang, kulit-kulit unta, kulit kibas, dia gunting-gunting, lapik beberapa lapis sehingga menjadi tebal. Dia sendiri buat akal kasut yang dia pakai. Yakhsifu na'lahu wa yarqa'u saubahu, dan baju carik yang dia pakai tu jadi carik, yarqa'u, dia tapung sendiri. Nabi tapung sendiri.
wa yarqa'u saubahu, ia menampung akan bajunya, pakaiannya tapung sendiri. Wa yahlubu sya'tahu, dan dia juga memerah akan susu kambingnya. Wa yamshi fi khidmati ahlihi bisiratin syariyah. Nabi pula berjalan, pergi ke kedai, pergi ke pasar, membeli barangan, khidmat kepada ahli-ahli rumahnya, beli sendiri. Walaupun dia Rasulullah, walaupun dia ibarat raja yang besar, pemerintah yang besar, tapi keadaannya sebagai orang abdi, tawadhu. Hingga para sahabat pakai baju bertapung, ikut cara, suka ikut Nabi, suka tiru Nabi. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu semasa mau menerima anak kunci Baitul Maqdis daripada raja Kristian yang mengentai, raja kafir Kristian yang mengentai Baitul Maqdis, Palestin, Baitul Maqdis, kalah kepada tentera Sayyidina Umar. Kemudian raja itu mau menyerahkan anak kunci anak kunci kota Baitul Maqdis kepada Sayyidina Umar. Khalifah Umar datang pada Baitul Maqdis untuk menerima anak kunci tersebut. Jadi raja nak menyerah anak kunci itu, nak beri pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sudah di hadapan dia. Dia tak tahu yang orang di hadapan dia inilah Sayyidina Umar. Dia tak tahu, raja tu tak tahu sebab kerana pakai bajunya bertapung-tapung. Inikah khalifah muslimun pakai baju bertapung. Siapa raja nak serah anak kunci itu tak tahu orang di hadapan dia tu dah Sayyidina Umar, tapi tak kenal pasal keadaannya. Kalau orang yang berpangkat raja, berpangkat pembesar negara, tentulah berpakaian molek-molek, hebat-hebat dah gitu. Ini pakai baju bertapung. Akhir-akhirnya orang beritahu itulah dia Sayyidina Umar. Ini kata dia padan pun boleh puasa, boleh merintah, boleh mengambil kembali Baitul Maqdis. Ini sampai begini kuat tentera muslimun kerananya pemerintah setahun ni. Zuhud, wara', amanah. Tawadhu' lagi amanah. Macam itulah jadi kuat negara. Tu dia. Harta-harta rakyat amanah sangat-sangat. Tak khianati, tak khianati. Itulah perangai sifat para sahabat Nabi. Jadi artinya amalan ni sedikit buat dapat boleh pahala banyak. Sebab kerana zuhud, kerana zuhud. Tengok dia kata, tiada sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid, dan tiada banyak amal yang zahir daripada hati orang yang gemar akan dunia. Orang yang gemar pada dunia maka tak dapat banyak. Walaupun banyaknya beramal tu, tapi pendapatan adalah sedikit, nilainya sikit. Yakni dia nak tafsir lagi. Yakni tiadalah sedikit amal ya zahir daripada hati orang yang zahid dalam dunia. Orang yang zahid dalam dunia, orang yang zuhud pada dunia, tidak nak kepada sangat-sangat nikmat dunia, dia guna pakai untuk Allah, untuk agama. Maka orang yang zahid
maka sedikit amalannya, maka tidak dikirakan sedikit, bahkan pada maknanya dikira banyak, pahalanya banyak. Tu sebab dianya zuhud. Kerana amalnya, kerana ni ilat pada kata tiadalah sedikit, tidak dikirakan sedikit amalan dia tu, kerana amalnya itu diterima. Amalan orang yang zuhud Allah Ta'ala terima. Sikit sedikit yang diamalkan dikiranya mendapati banyak pahala. Bukan kerana bilangnya banyak, tetapi pahalanya dapat berdasar pada Tuhan pandai hati. Kerana amalnya itu diterima. Sebab apa dia diterima? Kerana selamatnya amal tu. Kerana selamatnya amal daripada segala apatun, segala penyakit. Apatun segala penyakit yang membinasakan dia akan amal. Sebab amalan dia tu selamat daripada penyakit. Penyakit apa? Penyakit bagi amal. Apa penyakit amal tu? Ialah tamak loba kepada dunia. Tu penyakitnya. Jadi tanah padi banyak juga, banyak ekar. Orang yang ni tidak banyak sangat, tapi musim mendapati hasil, banyak orang tanah sikit. Orang yang nak tanah padi banyak itu boleh sedikit hasilnya. Sebab kerana padi dia tak caranya makan di siput babi, nya makan di ulat kekek, nya makan di kesing, macam-macam. Gitulah ibaratnya. Orang buat padi sikit ni, sikit pun dia jaga sungguh. Taknya makan di penyakit, dia sembuh racun, kesing tak mari makan padi dia, ulat-ulat tak ada, siput babi pun tak ada, pasal dia jaga betul. Walaupun sedikitlah dia menanam, tetapi pendapatannya jadi banyak sebab dia jaga. Hak ni buat banyak tapi boleh sikit. Nya naik rupuk, nya naik macam-macam. Tak cara. Ibaratnya begitu dah. Orang zuhud ni dia bukannya miskin, tidak susah, tetapi dia tidak tamak loba, tidak cari harta kerana nak perbanyakkan, nak sifat taruh banyak dah. Bukan dengan harta yang dia dapati itu adalah menolong, ingat kepada agama, ingat pada fuqara dan masakin, ingat tolong orang yang susah dibantu. Maka oleh itulah firman Allah Ta'ala, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Maksudnya wabtaghi, tuntut olehmu, kata Allah, bima, pada perkara, pada rezeki, atakallahu, yang telah memberi akan kamu oleh Allah, rezeki yang telah dianugerah oleh Allah kepadamu,
kamu tuntutlah dengan rezeki itu ad-darul akhirah, akan negeri akhirat. Mana dengan pendapatan rezeki kamu tu, kamu tuntut untuk mendapati pahala akhirat. Dengan harta tu, dengan keluasan rezeki yang dianugerah oleh Allah Ta'ala, kamu tuntutkan, cari usaha, guna pakai untuk mendapat ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa akan nasibmu dalam dunia ni. Makna kata hak dunia mu jangan lupa, ambil makan, ambil pakai, ambil guna, ambil mengguna dan memakaikan dunia kamu tu. Ambil pakai, gunakanlah dengan cara yang baik. Jangan lupa nasib kamu hak dunia. Di samping harta kamu untuk mendapati pahala akhirat, janganlah kamu lupa nasibmu tentang kehidupan duniamu. Dunia lah juga, akhirat lah. Gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah olehmu, berbuat baiklah olehmu, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana seperti mana yang Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah Ta'ala telah buat baik pada kamu, bukan dengan memberi rezeki yang melimpah-limpah ruah, dengan itu Allah Ta'ala yang anugerah. Maka jangan kamu ingat jangan kamu bakhil, jangan bakhil, buat baik. Wa ahsin, buat baik olehmu, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah berbuat baik pada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu duk tutup cari kerosakan pada bumi ni. Duk pada bumi, jangan duk buat benda jadi punah, benda jadi rosak, haru birukan orang. Jangan duk molek. Senangkan kehidupan kamu dan membantu orang yang susah. Itu dia. Kerana selamatnya daripada segala segala kebinasaan, segala penyakit yang membinasakan dia akan aman. Dan maksud hakku ta'ala, maksud Allah Ta'ala, hakku tu hakun. Allah Ta'ala ghalib dalam tasawuf disebut dengan hakun, hakku ta'ala. Pasal kerana Allah Ta'ala disebutnya ghalib dalam tasawuf dengan hak, kerana adanya Allah Ta'ala hakun mubin, hakul mubin. Sebenar-benar Allah Ta'ala ni ada, lagi pula terang yang nyata. Al-mutahaqqiqu wujuduh, Allah Ta'ala yang sebenar-benar tahqiq, kemah kejap oleh adanya. Ada Tuhan, orang beriman sungguh pegang kejap kemah keming kepada Allah Ta'ala. Al-mutahaqqiqu wujuduh, haq arti al-mutahaqqiqu wujuduh, muraknya Tuhan ni wujud mutahaqqiq. Apa mutahaqqiq? Yakni orang yang beriman sungguh kepada Allah, yakin sungguh-sungguh kepada Allah tentang wujud Allah, hati berasai kejap dan kemah, tahqiq dengan sebenar-benar tahqiq, sebenar-benar kejap. Itu benda.
Itu artinya mutahaqqiqu wujud. Sebab itulah ghalibnya disebut dalam tasawuf hakun ta'ala. Dan maksud hakku ta'ala daripada segala hambanya itu kepada hati mereka itu. Jadi daripada Allah Ta'ala dengan segala hamba-hambanya, Allah Ta'ala tumpu pandai kepada hati. Lihat Allah Ta'ala perhati, Allah Ta'alanya pandai kepada hati kita. Dia tidak pandai kepada rupa parah kita. Tuhan nak buat berapa? Tuhan pandai kepada hati. Itulah kata dia sini. Seperti yang telah tersebut dalam hadis, bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilai ya Allah kepada segala rupa kamu. Allah Ta'ala tidak tilik pada rupa parah kamu. Kamu comel, kamu cantik pun Tuhan tidak pandai. Dan hanya menilai ya Allah kepada segala hati kamu. Begitulah. Walaupun tuannya badannya hitam legas macam orang Habsi, tapi hati adalah bersinar-sinar. Hati penuh dengan nur, seumpama Bilal bin Rabah. Bilal tu kan muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Habsi, kulit hitam, tapi hatinya amat bersinar-sinar. Pernah ada pada hadis tu, orang mendengar dalam surga pijakkan tapak kaki yang berjalan. Lalu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suara jejakkan tapak yang tapak ataupun jejakkan yang dijejak, yang berjalan oleh Bilal bin Rabah selepas pada dia meninggal. Dalam syurga hamba Habsi. Sebab dia syurga, dia tak pilih orang, tak pilih orang comel, tak pilih orang molek. Ya Tuhan pilihnya syurga ni untuk siapa? Nabi kata al-jannatu liman ittaqa. Syurga untuk orang yang bertakwa. Al-jannatu liman ittaqa walau kana 'abdan habasyian. Al-jannatu liman ittaqa. Syurga untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Walau kana 'abdan habasyian, walaupun adanya dia hamba Habsi, kulit hitam pun, minyak hitam lega pun, bersinar dalam hati. Hati bersinar dengan nur iman. Kita tidak hitam, tidak kata hitam, putih-putih, comel-comel pula. Tapi dalam hati kita tempat Tuhan tiliknya. Maka neraka surga untuk orang yang takwa. Walau kana 'abdan habasyian, walaupun adalah ia hamba Habsi. An-naru liman asa, walau kana sayyidan qurasyian, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-naru liman asa,
Neraka itu untuk orang yang berdosa, untuk orang yang berbuat maksiat, untuk orang yang durhaka kepada Allah. Walau kana sayyidan qurasyian, walaupun adalah ia bakal tok Said Arab Quraisy sekalipun. Arab Quraisy lagi, Arab Sayyid, bakal Sayyid Arab Quraisy lagi pula Sayyid, masuk neraka juga. Kalaulah dia menderhakakan Allah. Neraka untuk orang yang neraka, walaupun dia sayyidan, walaupun dia orang yang sayyid Qurasyian, lagi pula Arab Quraisy sekalipun. Itu dia. Bahawasa dalam hadis bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada segala rupa kamu, dan hanya menilik ia Allah kepada segala hati kamu. Dan apabila telah sunyi hati, baca sunyi, dan apabila makna kata hilang, dan apabila telah sunyi hati itu daripada kasihkan dunia, bila hati ini hilang sifat kasih kepada dunia sangat, maka diamalkannya pada lawannya. Diamalkannya seorang itu pada lawannya. Lawannya bagi kasihkan dunia, lawannya kasih pada dunia. Mana kata sifat kasih ke dunia dia tidak, bahkan dia ambil pakar sifat hak lawan bagi kasih ke dunia tu. Apa dia? Zuhud lah. Dia buat sifat kasih pada dunia, dia ambilnya lawan bagi kasih ke dunia, yakni pakar sifat zahid. Kerana orang yang zahid, hati orang yang tidak condong hati kepada dunia, walaupun dia punya harta, walau dia kaya macam saudara, macam sahabat-sahabat Rasulullah tu, kaya-kaya, yang kaya tu Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar sendiri pun kaya raya. Tu dia. Jadi satu masa orang royak cerita, orang bagi mengadu, orang bagi racun kepada bapak kepada Sayyidina Abu Bakar. Ayah Sayyidina Abu Bakar masih ada lagi. Semasa Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, banyak dia berkhidmat hartanya kepada agama, tolong akan agama sangat banyak. Dia orang kaya. Lagi pula banyak hamba-hamba abdi yang telah diseksa oleh orang kafir, lalu Sayyidina Abu Bakar menebuskan mereka itu dengan harta benda mereka. Antaranya yang ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar ialah Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ayah pada Ammar yakni Yasir, dan ibu kepada Ammar yakni Sumayyah. Banyak lagi lah yang telah ditebuskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu dia. Jadi bila harta ni orang pergi racun, orang pergi ngadu lah, pergi kata ayah pada Sayyidina Abu Bakar. Ayah Sayyidina Abu Bakar nama Abu Quhafah. Ayah Sayyidina Abu Bakar nama Abi Quhafah atau Abu pun iyalah. Abu pun ya, Abi pun ya, Abba pun ya. Ini nahung kan? Ngaji nahung kan? Dah gitu. Asma'us sittah, Abu Aban. Abu waktu dia rafa', Abba waktu dia nasa',
Abi waktu dia majru. Betul lah belakangnya. Jadi Abi Quhafah namanya. Ayah pada Sayyidina Abu Bakar. Orang kata ayat dia. Dia kata habis dah orang kafir ni. Habis dah harta Abu Bakar. Nya beri kepada Muhammad. Habis licin. Nyepaknya beri kepada Muhammad. Habis harta. Orang diracun pada ayah dia. Ayah dia ni mata tak nampak. Masa tu dia mata tak nampak dah. Mata tak nampak. Tua dah, sangat-sangat tua. Tak nampak kerana tua. Marah ngepek lah ayah dia nya pada Abu Bakar. Bobek ngepek marah. Apa demi kau orang harta kita ni? Lalu lah Sayyidina Abu Bakar ambil batu, ketul-ketulan batu, buku dengan kain, bawa ke depan ayah dia. Kata Sayyidina Abu Bakar, mananya habis? Tak habis. Tengok ni berapa toko lagi ada ni. Tengok juga. Dia mata tak nampak kan? Dia pegang akak berasa berat. Ada lagi kalau kita mahmu. Padahal batu kerakong. Tu dia. Jadi makna kata tak salah, tak dusta lah, tak jadi bohong sebab kerana walaupun rupa sajanya dia sebab pelawak, hakikat sebenar sungguh dia tolong agama Allah. Habis kerana Allah menolong, sangat-sangat banyak memberi bantuan, sumbangan, pertolongan bagi agama Allah Ta'ala. Hingga bila ditanya bila Rasulullah tanya Sayyidina Abu Bakar, apa lagi yang ada pada kamu wahai Abu Bakar? Tidak ada dah ya Rasulullah. Ada pada hambanya Allah dan Rasul. Habis tak ada. Biarlah habis semua pun. Pak dia mengepek, buat lagi batu toko-toko serah. Ni ada lagi ni. Mana kata habisnya? Kawan ni pun pegang rasa kakak. Ada lagi mahmunya. Pada batu. Tu dia benar. Tu zuhud. Daripada kasih dunia maka diamalkannya pada lawannya. Kerana hati itu kerana ilat kata diamalkan, maka diamalkannya pada lawannya. Kerana hati itu tiada sunyi ia hati daripada sesuatu dan lawannya bagi sesuatu tu. Maknanya sifat dalam hati ni dia berlawan ni gitu. Hak kasih dia kena lawan tak kasih. Sayang, penyayang dia lawan tak penyayang. Zuhud dia lawan dengan tamak. Maka bila hati dia nya zuhud, tentulah tidak tamak. Kan hati dia sifat berlawan ni. Gitu maknanya. Dan kerana inilah firman Allah Ta'ala bagi Daud alaihissalam. Wallahu a'lam. Darun Nabi sikit Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana ni kita mengaji ni? Dah lagi pula supaya tamakun itu dah. Situ ke? Rasa-rasa.
Jadi kita duduk mengaji tentang syuhud wahdatus sifat. Itu dia. Nak pandai hati kita ni kepada Allah. Biar kejap, biar dapat hati kita syuhud dan pandai kepada tauhidus sifat bagi Allah Ta'ala. Wilka wahdatus sifat ni. Kita duk mengaji hak ni, duk bahas dalam wahdatus sifat. Masih wahdatus sifat. Wilka kata dia. Dan lagi pula supaya tamakun. Tamakun makna Melayunya kejap atau tetap. Pandai suhu pada wahdatus sifat tu sebab kita ajar, kita latih satu demi satu. Sebab pandai sebenar-benarnya daripada sifat Allah Ta'ala lah berlakunya. Kerana yang apa sahaja yang terjadi, yang berlaku atas sesiapa pun adalah daripada iradat Allah, daripada kehendak. Situ kehendaknya biar kita pandai akan wahdatus sifat tu. Pandai hak Tuhan. Makhluk ni apa tak boleh. Manusia mana boleh buat. Manusia tak boleh jadi apa satu. Kerana semuanya adalah hamba Tuhan belaka. Nuak apa tak boleh. Cuma zahir saja kehendak daripada kita. Pilih sesuatu, ikhtiar sesuatu, usaha pada sesuatu. Kira zahir. Hakikatnya kena latih, kena ajar nafsu kita biar turut hak hakikat sebenar. Bila hati kita turut hakikat sebenar daripada kehendak Tuhan, bikin pongoh, sifat rusing sangat, duka cita sangat, maka boleh tahan, boleh sabar, boleh kita bertenang, walaupun takdir dengan dugaan yang terasa berat, walau terasanya sangat susah, tetapi bila suhud pandai sabar kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan perasaan yang berat tu dia jadi ringan. Berat mana pun dia akan jadi rasa ringan. Dia pandai ke Tuhan, dia boleh rasa ringan selalu dah. Gitu. Yang jadi berat, kau menekan, kau susah, kau berat ni sebab kita duduk di sebelah pihak nafsu kita. Kita menyebelahi nafsu kita. Maka perangai nafsu tak mau terima hakikat sebenar. Perangai nafsu enggak lagu tu lah. Muka dia paksu. Muka paksu kan. Dia panggil paksu tak apa lah tu. Perangai paksu tu. Tak boleh mengalah, tak boleh terima hakikat sebenar. Perangai nafsu. Susah hati kita pun nafsu lah. Duka cita pun kerana nafsu lah. Kalaulah buatkan nafsu, pandai sungguh kepada Allah, maka susah payah tu dia akan
bertukar menjadi ringan. Itu dia bagaimana Allah Taala firman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa man yattaqillaha, dan sesiapa yang takut sebenar akan Allah, yaj'al lahu makhrajan, nascaya Allah Taala jadikan dia akan jalan keluar. Tuhan akan anugerah jalan keluar, terbuka jalan daripada susah, daripada sangat-sangat duka cita. Allah Ta'ala buka jalan, ada makhrajan, ada jalan keluar daripada susah tu. Tuhan akan bagi petunjuk, Tuhan akan bagi di fikiran kita ilham untuk lepas daripada perasaan yang begitu susah tu. Tuhan akan tolong, dia akan bagi hidayah, ilham tu mari. Makhrajan dia panggil tu. Makhrajan arti jalan keluar daripada susah. Tuhan akan buka. Sebab kerana takwa, takut Tuhan sungguh, Tuhan bantu. Duka citanya ada belaka, jangan ke kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lagi susahnya. Itu dia. Jadi bila takwa pada Allah, makhrajan, ada jalan keluar. Maka jalan keluar ni arti terbuka jalan ilham dan petunjuk Allah, sehingga perkara yang kita menanggung susah tadi itu berat pun dia akan rasa tidak sangat. Boleh mengimbangkan diri. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan Allah Taala rezekikan dia, orang yang takut pada Allah akan rezeki min haitsu la yahtasib, daripada sekira-kira tidak disangka-sangka. Nyamari. Maka Allah Taala lah yang memadakan dia. Arti dia cukup rasa pada dengan serah kembali kepada ilmu Allah. Allah Ta'ala tahu susah payah kita ni, dia tahu. Gitu. Macam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kena lepas dalam api yang besar, dung jatuh dalam api. Tak kala jatuh dalam api yang lepas dipuak kafir, lalu Jibril serta merta mari mendapati Nabi Ibrahim. Jibril dia berkata, minta apa yang kamu mahu. Mintalah. Jawab ke Nabi Ibrahim, jawab, wa amma ilaika fala, adapun kepada dirimu aku tak ada nak gapo-gapo. Dalam api dah ni. Dalam api dah ni. Mari malaikat Jibril tanya nak apa, ajak apa, royak mari. Jawab kata Nabi Ibrahim, adapun kepadamu aku tak nak gapo-gapo. Wa amma ilaika fala, adapun padamu aku tak nak kau satu. Kata Nabi, kata Jibril, sal rabbak, minta teruslah pada Tuhan. Kalau gitu kan, minta terus dengan Allah Taala lah. Jawab Nabi Ibrahim, tak ada hajat aku minta lagi dengan Allah, kerana aku begini pun dengan takdirnya, dengan kehendaknya, aku serah kepadanya. Jadi begini pun dengan kehendak dia. Tuhanlah mentakdirkan aku dilempar dalam api.
Dia tahu dah apa yang berlaku padaku, Allah Ta'ala amat tahu. Dia yang telah melakukan. Tak kena minta dah. Oleh itu Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Ibrahim supaya membaca sesuatu daripada Quran. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk, wa salaman ala Ibrahim, dan selamat sejahteralah ke atas Ibrahim. Hak panah api itu api besar macam dengan bukit, kaya api bertambung, tak serah panah, berbalik bertukar menjadi sejuk. Ketar dalam api, ketar terbalik jadi sejuk. Itulah pekerjaan Allah Ta'ala. Tauhidus sifat, wahdatus sifat, kembali betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi naknya tamakun. Tamakun ni makna kata tetap, lemah. Dia tetap. Dia tafsir dua perkara dah. Supaya tamakun dia tetap. Hak tulur dah tu. Supaya tamakun dia tetap ia yang pandai kepada sifat Allah tu. Tamakun dia tetap ia dengan yang satu itu. Mula-mula kejak sasa dulu. Pandai sifat Allah Ta'ala biar kejak. Pandai sungguh-sungguh tidak ada yang menghendaki melainkan Allah. Allah Ta'ala lah yang menghendaki begini. Dan manakala tamakun dia tetap dengan yang satu itu, nascaya hasilah daripadanya kuat bertambah-tambah. Bila kemah sungguh tauhidus sifat, satu-satu sifat kita pegang benar-benar, siapa martabat wahdatus sifat sungguh, maka dia kuat, hati menjadi kuat, bertambah kuat, tak takut gapo satu, tak takut gapo satu. Tok guru orang alim tasawuf, Tok guru Haji Abdul Rahman Dalla Batani cerita tamakun tetap. Dia sebagai wali dah tu, orang alim sah. Nama tuan guru Abdul Rahman Tok Dalla, orang panggil Tok Dalla Batani, masyhur alim sah. Nawayak kata tamakun dia tetap sungguh, tak bergonjang dengan makhluk ni, tak takut kepada siapa-siapa. Orang siang, orang kafir, siang, orang besar, berpangkat besar dalam polis, dalam pangkat polis, mari pada rumah Tok Dalla. Paksa Tok Guru Dalla ambil surat dengan kerajaan untuk dibenarkan dianya mengajar. Kalau tak ambil surat, kena katuk pengajian kamu. Kafir kan, tak kena lawan pada Tok Guru ni, lawan pada pengajian agama. Paksa suruh ambil surat. Kalau tak ada surat, kat pondokmu kena katuk. Mari masa mana? Dia mari masa Tok Guru Dalla baru terbit, baru keluar daripada masjid, lepas mengajar, letih tak gerak. Siapa masa nak tidurlah, marilah kafir sia, kepala sia saat ni, mari nak jumpa, nak kecek dengan dia, nak paksa dia ambil surat. Dia jawab mana? Dia kata, aku baru lepas mengajar saat ni, aku letih. Kalau mu nak kecek dengan aku, munduk situlah, nanti aku tidur dulu. Nanti aku tidur dulu. Lepas pada aku bangun tidur kak, mu nak oyak ke apa, oyak lah. Lah ni masa aku tidur.
Lah ni masa aku rehat, masa aku tidur. Aku tidur? Tidurlah dia. Orang siap congo, cokor nanti luar. Orang besar siap. Pakak dalam polis. Wah tunggu tak bangun lagi, kelek lah dia. Taknya heran sikit habuk. Tak heran, bersiapa awak tak heran. Ni siapa tamakun tetap pada tauhid, tetap pada pandaikan tauhidus sifat. Tak ada gerung pada siapa-siapa. Itulah sebenar tu. Manusia tak salah, tak takut. Dia tak takut siapa-siapa. Lepas tu pula ada cerita, dia pondok dala ni tepi sungai. Dalam sungai tu ada buaya. Budak-budak pondok tengok anak buaya naik darat, dia pakai ikat. Budak-budak mengaji. Ikat berdalam tong. Anak buaya. Anak murid tu gudala, budak-budak nakal-nakal ni ikat anak buaya boleh tong. Malam tu mimpi budak ikat anak buaya tu mimpi. Ibu buaya kata, kalau aku tak takut ketuk guru, aku makanmu. Muka tempat budak mandi sungai. Depan pondok. Kalau aku tak takut ketuk guru, aku makan. Jadi makna kata, buaya pun aku takut ketuk guru. Aku tak takut, aku makan. Itulah orang ahlillah sungguh. Tu sampai suruh belajar ajar satu demi satu biar kejak tetap sungguh. Semula pula kita sambung sampai masa. Bertambah kuat supaya dapat ia menanggung akan tajalli zat. Kerana tiada kuasa seorang menanggung akan tajalli zat itu sebelum lagi tamakun dan tetap pada tajalli segala sifat itu di dalam hati. Maka apabila wallahu a'lam. Jadilah sikit-sikit pun buat ubat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna 'arifin. Allahumma ighfir lana warhamhum kama wa li jami'il muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun